before I start the second lecture, let me do some simple exercise. Nak bagi celik mata ni. Okay. Siapa dalam kelas ni yang dia biasa pegang spana, biasa bertukang, regardless lah dia tu lelaki atau perempuan, atau dia tolong mak dia shopping. Ada tak? Cuba angkat tangan yang saya nak tengok. Ada tak? Tak ada? Yang pegang spana? Ada? Tak ada? Lelaki? Usama doktor. Kenapa Aiman kena bercakap bagi pihak Usama? Usamanya tak cakap apa-apa. Aiman? Mana Usama? Usama betul ke? Usama? Betul ke awak ni awak bertukang ke apa? Mana Usamanya? Usamanya tak bersuara. Dia ada juru cakap. Mana Usama? Tak dengar pun. Usama, mana dia? Ada kawan awak tadi jual nama awak. Usama dah masuk ke belum? Aiman, Usama dah masuk ke belum? Belum doktor. Belum? Habis tu, you jual nama dia sebab nak suruh dia masuk. Okay, so nanti Usama masuk, kita suruh dia ni. Okay, siapa lagi yang dia dia biasa mungkin gunting rambut adik dia atau gunting rambut sendiri? Kat tangan? Tukang gunting lah. Atau dia gunting kain atau gunting kertas? Ada yang dia tukang jahit? Ada ke tak ada? Tak bersuara ni. Masya Allah. Tak ada. Tak ada? Takkan tak pernah pegang gunting? Ada? Pernah? Potong pokok pernah. Potong pokok tu, pegang gunting lah tu. Tak kisahlah buatkan aktiviti. Okay, gunting, spana. Siapa lagi biasa tolong mak dia atau ayah dia pergi beli barang pakai troli? Ada? Ada. Ada yang angkat tangan tu, ada. Berat betul mulut nak bersuara kan? Macam mana tu? Tak baik tau. Kalau lecturer tanya, jawab. Kalau mak panggil, jawab. Berdosa kalau mak panggil 3 kali, 4 kali mak panggil tak menyaut, buat dia je. Tak boleh macam tu. Lecturer panggil, jawab. Tak tahu, tak apa. Tak ada masalah. Okay. Siapa pernah masa sekolah dia naikkan bendera kat sekolah? Dia pengawas ke atau tukang naikkan bendera ke? Ada tak? Amjad ada. Ada ni. Ramai. Okay. Masa awak buat benda-benda ni, awak pernah terfikir tak dia punya mechanical yang awak pegang tu? Pernah fikir tak macam mana dia punya mechanism? Pernah. Amjad bagi contoh, apa tools yang you pakai? Apa tools yang you pakai tu? Yang you kata pernah tadi, spana ke? Gunting ke? Saya buat berkebun lah. Macam gunting. Gunting kebun? Okay. So kalau gunting, apa awak lihat dia punya mechanicalnya kat situ? Dia buka tutup yang join dia tu. You boleh, Amjad dia pakai 2 akaun ke? Ya, saya satu kamera, satu ni. Okay, faham. Okay, so dia macam ni kan? Awak nampak ke saya buat ni? Nampak. Bila gunting kan kita kena buat macam ni kan? Kalau gunting yang besar tu. Okay, Amjad pakai gunting. Siapa yang dia tadi apa?
dia naikkan bendera. Apa mechanical kat situ? Sebab ni kita nak belajar sedikit lah mechanical. Topik ni pasal mechanical sedikit. Naikkan bendera tadi. Yang roda kat atas tu. So ada, dia naikkan bendera, sambil lagu negaraku you akan buat macam ni kan? Dengan tali bendera, betul? Betul. So apa yang memegang tali tu yang membolehkan dia bergerak? Yang roda tu ke doktor? Yang kat atas. Roda. Okey, roda. Tadi gunting boleh buat macam ni. Dia boleh atas bawah. Tapi dia boleh rotate tak Amjad? Maksudnya? Dia gunting tu setakat di atas bawah je lah kan? Dia tak boleh rotate. Betul tak? Betul. Okey. So dia ada satu pin kan yang pegang dua gunting tu. Ya, betul. Okay. Kalau tadi roda tu dia roller lah. Maknanya dia boleh bergerak 360 darjah kan. Barulah you boleh golekkan you punya tali bendera dekat takal tu. Betul? Betul. Tadi ngawal sekolah? Okay, siapa lagi biasa tolong mak dia berkebun atau ayah dia berkebun pakai kerusi roda pula. Pakai wheelbarrow. Kereta sorong. Ada? Ada. Okey, yang ada tu siapa tadi yang ada ni? Ramai manusia dalam ni, tapi yang cakap je ada 3 orang je. Yang lain ni semua tak tahulah tidur ke apa ke. Kita terpaksa kena interaktif lah ya. Ni tengah hari ni lagilah bulan puasa. Siapa pernah Pernah? Okey. Kalau pernah, apa dekat situ mechanical lah yang you nampak? Dia ada roda tu untuk macam senangkan kita. Dia ada roda yang kita tolak kan, kita jongkitkan dia punya kaki tu kan 2 dekat belakang, lepas tu depan roda kan, ada tayar kecil, lepas tu ada roda. Okay, paling senang lagi bila awak nak datang Palam, awak mesti angkut awak punya luggage kan. Okay, so luggage ni ada yang you boleh gerakkan satu tangan pun dia berjalan, ada yang memang nak kena heret. Maksudnya roda dia tu tak boleh berputar. Betul? Jadi betul. So mekanisme dia sama dengan apa tadi? Wheelbarrow. Okay. Gunting. Siapa pernah main jongkit-jongkit? Angkat tangan. Saya. Pernah. Okay, siapa suka main jongkit-jongkit? Sila bagi like. Ada tak? Cuba tengok Cik Makno, ada tak yang langsung tak pernah main joget-jongkit, tak pernah buat apa-apa? Ada tak? Cuba tengok. Ni yang angkat tangan like ni main joget-jongkit ya. Okay, Buayan. Siapa dia daripada kecil sampai sekarang tak pernah buat apa-apa tu dekat playground? Okay. Selalu main joget-jongkit dengan siapa ya? Awak main joget-jongkit dengan siapa? Kakak yang beradik. Mungkin dengan kakak, dengan anak saudara, abang. Okay, selalunya you main joget-jongkit dengan orang yang sama besar dengan you ke? Yang dia lebih kecil ke? Yang dia lebih berat ke? Dengan siapa selalu you main? sama besar. Selalu you main sama besar. Kenapa you nak main dengan orang yang sama besar? Pernah tak you fikir? Nampak comel. You nak main dengan orang 50 kilo juga, lebih kurang, atau 51 kilo.
Supaya balance. Supaya Balance. okay. So sekarang nampak tak keyword dia? Ada perkataan balance. Kenapa semua macam tutup kamera? Memang tutup ya? Ke internet saya? Internet doktor. Oh, okay. Internet saya ni ramai orang pakai. Okay. Sekarang dah okay dah semua. Okay. Semua orang tadi bila main joget-jongket, geram lah kalau sama ada you asyik yang jongket ke atas atau you dekat bawah. Macam tak bergerak kan? Stres tak? Betul, stres. Stres kan? Kita mesti nak balance supaya bila kita turun bawah nanti kejap lagi dia pula jongket. Jadi sebab tu dia panggil jongka-jongket. Okay. Masa you main jongka-jongket, you ada tak rasa macam macam mana mechanical untuk jongka-jongket ni? Pernah tak? Pernah tak terfikir? Awak tak pernah buat jongka-jongket kan? Pernah buat? Tak pernah. Tak pernah. Okay. Awak rasa dekat mana mechanical jongka-jongket tu? Kat tengah. Tengah-tengah. Batang Dia- tengah. Semua jongka-jongket tak kisahlah design macam mana, dia mesti ada yang memegang dia kan? Okay, dia ada satu bar. Contohnya satu bar ni. Lepas tu dia mesti ada dekat tengah dia tu ada yang menyokong dia. Betul? Betul. Betul. Masa kita main, kita mana pernah fikir benda tu sebab kita tahu kita pergi taman, benda tu ada. Betul? Yang kita tahu, okay, and then bila kita datang dengan adik kita atau datang bawa anak saudara dia marah tak kalau dia asyik duduk kat atas je? Tak gerak jongket-jongket tu. Kan? Marah. Okay, sekarang saya nak tanya. Kalau you main jongket-jongket dengan rakan atau partner yang tidak seimbang berat dengan you, apa you buat untuk bagi dia pun merasa dekat bawah, merasa dekat atas? Apa you buat? Push lantai. Push apa? Push kaki kat lantai. Push kaki. Okay, lagi? Jongket-jongket. Apa you buat? Kalau dia tu kecil, you dengan anak saudara you dah besar ni dah. Main dengan anak saudara. Sekarang ni anak saudara you mesti dia kat atas je kan? You dekat bawah, you yang pijak kaki dekat tanah, betul tak? Macam mana nak bagi anak saudara rasa pijak tanah? Apa you kena buat? Makin dekat center. You akan buat apa, Ain? Makin dekat center. You akan pergi makin dekat ke center dan anak saudara kita akan dapat pijak tanah. Betul? Lepas tu bila you nak bagi dia lagi naik ke atas, you kena mengundur ke belakang. You kena mengundur ke belakang. Jadi sebenarnya perbuatan you adjust badan you ke depan dekat dengan center, dengan ke belakang dekat center tu, you perasan tak sebenarnya you buat untuk apa? Untuk balance kan dia. Okay. So keluarlah perkataan balance. Okay, yang selama ni mungkin you sedar tak sebenarnya itu untuk balance, tapi you sedar tak sebenarnya itu adalah part of construction yang kita nak ajar awak ni. Mesti masa tu tak terfikir kan? Betul? Tak sedar. Sedangkan hari-hari kita terlibat sebenarnya dalam benda tu. Okay, satu lagi saya nak tanya. Siapa pelajar lelaki lah ya, yang dia tayar dia pernah pancit, kemudian dia kena tukar tayar? Pernah? Pernah tak? Hafizuddin pernah, Hafizuddin. Hafizuddin pula. Tadi ni Usama dah masuk ke belum? Hei, Usama. Usama kat sana dah kena bom. Habis Usama sini nak kena bom juga ke? Bom ikan. Okay. Siapa tadi, Amjad? Okay. Pelajar lelaki especially. Pernah ganti tayar tak? Kalau pancit. Tayar mak ke, tayar adik-beradik ke, tayar girlfriend ke. Pernah tak?
Pernah doktor. Pernah. Siapa jawab pernah tadi? Okay. Fazrul. Apa alat you pakai untuk tukar tayar? Yang net buka tayar tu doktor. You Dengan- akan pakai dengan pakai jet. apa? Jet, lepas tu kita ada spanner kan? Betul? Betul. Okay. Kalau you ada spanner pendek dengan spanner panjang, you nak buka tayar tu yang mana agak-agak lagi senang? Spanner panjang. Spanner panjang. Spanner pendek susah kan? Betul. Pernah fikir tak kenapa sometimes kita perlu spanner panjang, kenapa sometimes kita perlu spanner pendek saja untuk kita buka skru? Sebab kalau spanner panjang, kita punya force nak guna tu kurang sikit. Wah, baguslah Fazrul. Saya nak dengar tu. Kita dah ada vocabulary balance. Kita dah ada vocabulary. Fazrul cakap apa tadi kelas? Force. Force. Jadi force tu kurang sedikit. Kalau spanner tu pendek, kena orang badan besar lah baru bergerak skru tu. Kalau setakat badan ala-ala je nak buka skru, spanner pula pendek, memang tak susah sikit ya nak buka. Jadi dekat situ force dia ada berkait dengan apa tadi yang cerita spanner panjang dengan spanner pendek tu? This force kait dengan apa kelas? Distance. Pandai Ain. Bila kita main jongkan-jongkit untuk kanak-kanak kecil saja. Jongkan-jongkit untuk umur 12 tahun mungkin besar sikit, panjang sikit. Sebab tu tadi masa kita main dengan anak saudara kita yang kita kejap ke belakang, kejap kita dekat dengan center, kejap kita ke belakang, jauh daripada center. Sebab itu berkait dengan force. Macam tadi macam spanner dan dia ada kaitan dengan distance. Makin kita jauh makin kita jauh daripada center, distance kita bertambah dari center. Jadi anak saudara kita akan pergi ke mana? Kalau kita main jongkit-jongkit, makin kita ke belakang, dia tu akan jadi ke mana? Naik. Dia dapatlah merasa naik ke atas. Makin kita jauh daripada anak-anak saudara kita, dia dapat naik atas. Kalau dia nak merasa pijak kaki kat tanah, kita kena pergi ke mana kelas? Ke Ke depan. center. Kita kena ke depan dekat dengan center. So, you dah belajar 2 vocabulary you dah belajar 3 vocabulary. For today, you dah dengar perkataan balance, you dah dengar perkataan force, you dah dengar perkataan apa lagi satu? Distance. Betul? Betul. Okay. Macam tadi, kalau beg kita ada roda yang banyak besar dan roda pula boleh berpusing, kita hanya perlukan force yang minimum untuk tolak beg kita. Betul tak? Tapi kalau beg kita tu yang murah sikit, tayar pun tak cukup yang macam sepatutnya, lepas tu dah lah tak cukup, tayar tu pula jenis tak boleh pusing banyak tu. Jadi kita kena heret dia. Kalau nak heret dekat tamek lagi lah susah. Okay, so dekat situ force ada kaitan dengan distance. Ada kaitan dengan balance. Balance ni kalau dalam physics dia tak panggil balance lah, dia panggil equilibrium. Equilibrium maknanya dalam keadaan seimbang, ya, balance. So perkataan equilibrium another keyword you kena belajar. Okay. Kita faham dulu ni sebab ni mengajar online ni susah ni nak tunjuk. Kalau dekat kelas lalu saya akan tunjuk dia secara fizikal. Kita tunjuk ni, bawa jalan-jalan dekat bawah. Ni tak boleh nak tunjuk. Okay? Kalau setakat tunjuk macam tu, sekarang saya nak you imbau experience. Now, siapa dekat rumah dia yang dia, mestilah kat rumah ada pintu kan? Betul? Okay, awak nampak apa dekat pintu? Engsel. Engsel, tombol. Okay, engsel tu dalam bahasa Inggeris hinge ya. Kalau you jumpa perkataan hinge,
Hinge. Itu maksudnya engsel. Okey, apa tujuan engsel? Memudahkan gerakan pintu tu. Kalau tak ada engsel, boleh tak you nak kuak pintu macam ni? Tak boleh. Tak boleh gerak kan? Tapi pintu boleh rotate tak dengan engsel tu? Tak. Dia boleh gerak tapi dia tak boleh rotate. Yang boleh rotate apa tadi kelas? Yang ada roda. Betul? Okay. So apa lagi yang you nampak dia okay. Sekarang ni contoh crane. Siapa pernah tengok crane? Crane yang selalu dia dekat bila ada tempat-tempat construction, nanti ada crane. Crane tu panjang ya. Crane tu dia ada dulu yang vertikal, di mana yang vertikal tu ada rumah pemandu. Betul tak? Lepas tu dia ada yang horizontal. Horizontal tu yang nyung macam tu, yang nak pergi turunkan nak turunkan konkrit contohnya. Betul tak? Awak ingat pemandu tu bila dia nak turunkan konkrit sebatang, dia kena adjust kan? Dia kena adjust crane tu ke depan ke belakang, betul tak? Kalau dia letak konkrit blok tu dekat hujung crane dia, awak rasa dia senang kawal ke tak? Yang mana senang kawal? Yang crane tu dekat dengan dia ke yang crane tu jauh daripada dia? Dekat. Yang dekat lebih senang dia kawal. Sebab tu kalau crane tu dia jauh daripada dia, crane tu nanti awak nampak dia punya concrete block akan berayun kan? Nak tengok tak? Nah. Dia nak letak di position yang sepatutnya tu agak susah. Tambah-tambah kalau lagi berangin. Jadi orang yang mengendalikan crane ni gajinya mahal. Sebab dia adalah specialist. Jadi kalau siapa besok nak gaji mahal, bolehlah salah satunya kerja jadi itu. Ambil sijil, pergi buat kos crane. Jadi pengendali crane. Ya, dia specialist. Dia bukan sembarangan orang boleh bawa crane. Sebab dia nak kena very determined dia punya kebolehan tu untuk mengendalikan, sebab dia risk dia tinggi. Sebab benda-benda seperti konkrit ya, dia nak lacak konkrit tu, jadi dia nak tentukan di mana lokasi whatsoever. Okay. Now, sebelum ni pernah terbayang tak yang kita landscape architect ni selalu kita nampak engsel. Kita pernah tak belek engsel? Tak. Kita biasa main jongkak-jongkak, tapi kita ada tak nak belek dekat center dia tu ada apa? Yang memegang dia dekat center tu ada apa? Kita tak pernah belek kan? Betul. Kita selalu gunting atau kita menggunakan gunting, tapi kita pernah tak nak belek in between yang membuatkan gunting boleh dia katuk, boleh dia buka. Kita tak pernah belek kan? Okay. Jadi rasa-rasa siapa yang membuat alat-alat ni? Siapa? Industrial designer untuk yang kecil-kecil. Kemudian untuk yang besar-besar tu adalah civil engineer. Ya, civil. Dan ada setengahnya mechanical engineer. Okay. So landscape architect ni buat apa? Landscape architect buat struktur yang kecil-kecil. Jadi landscape architect kena fahamlah macam mana mekanismenya secara teori dan juga secara praktikal. At least you have some idea how it works. Setuju tak? Mungkin kita nak ganti tayar, kita tak ada terfikir pun. Kalau ada spanner pendek dengan spanner panjang, masa tu kita tak ada terfikir pun. Kalau kita hanya ada spanner pendek tu jenuh nak buka. Tapi kalau kita ada spanner panjang, kita akan gunakan less force. Okay? So distance and force dia ada direct relationship.
Ingat tadi main joget-joget depan belakang. Nak jack kereta. Ya, force maknanya kalau berat badan kita, kalau jack kereta nak bagi tayar naik pakai jack tu, kalau setakat badan 15 kilo tak naik. Kita perlu orang badan 70 kilo, 80 kilo baru dia cepat naik kan untuk you tekan dia. Maknanya you perlukan force yang lebih untuk distance naik tayar kereta ni, nak bagi naik berapa cm untuk you kat tayar lepas tu. Okay. So, today yang jadi pengawas, yang you main dengan anak saudara, yang you ginting pokok, yang you buat semua melibatkan mekanikal, tarik lagi. Itulah yang kita nak belajar hari ini. Okay? Iaitu topiknya pasal moment and force. Pernah dengar perkataan moment? Moment bahasa Inggeris, moment tu lain-lain ya. Ini moment memang untuk slide lagi. So, saya dapat sedikit gambaran. Jadi, kalau doktor, so kita sebagai lelaki arsitek, apa yang kita nak pakai dengan kalau belajar pasal tayar, roda, kita belajar axle, kita belajar pasal ni, pasal tu, apa ya? Pernah tanya tak? Pernah tanya tak kita belajar macam tu? Sebab nak ya, jad. Tak pernah tanya. Tak pernah tanya ya. Okey. So, ada lagi contoh lain-lain. Cuba bagi contoh awak nanti buat exercise ni. Awak nak awak kena buat tutorial yang ambil gambar, tunjuk dia contoh tu apa, yang ni apa. So agak lagi bagi contoh. Ada. Contoh kalau yang bola besi yang tergantung kat satu benda dia tu, antara dia nak panjangkan tali dia atau pendekkan tali dia. Yes. Ayun dia. Betul. Masa bola mungkin dalam sini belajar tu kan. Okay. Lagi. Fikir lagi. Kalau bercakap kurang bentuk. Tidak ini cakap tadi langsung. Design ada idea tak? Okay. Siapa tu? Aziz. Aziz. Apa dia pernah jadi Aziz? Lift. Betul. Lift ada lagi yang mengagang dia kan. Dia turun, untuk naik. Lepas yang pintu. Pintu buka, pintu katup. Okay? So, tapi itu kan ketika ni tak nampak. Sebab dia pergi dalam. Kalau macam dinding, you nampak. Joget, you nampak. Terusi kat video yang saya pusing-pusing tu. Itu pun boleh. Okay. So, hari ni kita nak belajar pasal moment and force. And salah satunya kita nak belajar types of pivot. Apa dia pivot? Okay. So, kalau ni saya nak share slide. So, dah cekik mata sikit. Dah cekik mata sikit tak? Belum. Macam apa je cakap. Okay, ya. Okey. Sekarang awak dah nampak slide ni? Nampak. Okay. So let's start our lecture. Principle of moments
Sekejap ya, dia tak detect saya dulu. Sekejap ya, sekejap saya punya pen ni dia tak detect. So today we will learn a bit of principle of moments. Okay. So these are the vocabulary that we discussed earlier. Okay, vocabulary ni maksudnya apa perkataan-perkataan yang mungkin relevan ya. So here you can see positive moment. Here you can see negative moment. Here you can see this is a beam. And this is fulcrum. Okay. So jongka-jongkit yang kita discuss tadi, inilah dia bendanya. Yang awak duduk tu, dekat sini yang awak duduk ni. Sorry lah, di stylus saya ni dia memang sekarang ni dia buat hal sikit. So you akan duduk dekat beam and then we have fulcrum duduk dekat sini sebagai dia punya support. And then you can see here distance. Nampak tak? Distance as we discussed earlier. This is actually one of the attribute that plays significant role. Okay, this is important. Distance, berapa distance untuk certain thing. So you can see here, it also related to load. Yeah, and this is the fulcrum and then kita jumpa perkataan force. Okay, so here based on the tree diagram, we can see the location of load and also fulcrum and force. Ya, force. Kalau kita tengok gambar pertama, kalau kita letak load ni just imagine macam your brother, your younger brother or your niece, your nephew duduk sini, so kita nak force. Macam tadi kita discuss kan. Kalau kita letak fulcrum dekat sini, what happen? Kalau kita letak fulcrum, so sekarang maknanya kita adjust kedudukan fulcrum, dia akan mengubah kita punya load dan dia akan mengubah kita punya force. Okay, so that is the first thing that need to be understood. So far, can you follow me, class? Boleh. Yes. Only one student or two student, the rest? The rest? Boleh. Doktor. Boleh. So,
pertama we familiarize ourselves with vocabulary dulu. Okay, maybe ada student yang akan tanya, Doktor, what is negative moment? What is positive moment? So as you can see here, anything that against the clockwise, so kalau kita baca jam, this is actually clockwise. Kalau anti-clockwise adalah dia berlawanan begini ya, anti, dia akan jadi begini. So yang you nampak this one, this is anti-clockwise. So anti-clockwise maknanya berlawanan dengan jam, kita akan panggil dia negative moment. For clockwise, this is clockwise. This is anti-clockwise. Ini akan ada kaitan. So your answer, nampak yang positif dengan negatif ni important. Jawapan kadang-kadang betul. Contohnya 200, you letak 200. Tetapi di depan ni, you lupa nak letak contohnya positif. Or you letak negatif kat sini. Ini akan menjadikan you kurang markah. Okay? So far so good, class? So Okay. good. Alhamdulillah. Okay. Now, kita tengok. Ya. Okay. Vocabulary and symbol. Siapa sebelum ni pernah terfikir yang kipas ni pun yang selalu kita beli tu, dia adalah ada simple mechanical. Dia ada satu ni nampak ni, dia ada satu pin tu. Dia ada ni, and then kita boleh buka dan tutup dia. Okay, maksudnya ada yang mengawal. And then we have rollerblade, kita ada this one. So, those mechanical, kita ada beberapa kategori. Kita ada pin, kita ada roller, kita ada fix. Okay, now let me ask you. Pin, awak rasa yang ni dia boleh bergerak tak? Boleh. Boleh kan? Dia boleh bergerak tetapi dia tak boleh bergerak 360 degrees. Roller? Boleh. Boleh. Roller boleh 360 degree. How about fix? Separuh. Fix ni tak boleh gerak. Contohnya kalau awak ada tiang, lepas tu kita ada dekat sini dia punya tu, lepas tu dekat sini dia ada apa yang ini ni dia ada nanti kita akan pakukan dia ke base. Awak nampak kadang-kadang kan ada skru dia. Nak tu. Jadi awak tak boleh dia tak boleh gerak. Dia dah fix. Okay? So at least for this picture you learn about types, types of pivot. Okay. Now, and then the third one, kita nak belajar pasal support. Support, apa dia support? Support resist the movement due to external force. Okay, tadi kita dah discuss tadi, masa kita awal kelas, kita jumpa perkataan force. Okay, what is force? Okay, when it prevents the translation of the member. Maknanya force ni dia akan apa? Force apa? When it prevents the translation of the member. Maksudnya apa kelas? Boleh digerak, boleh ditransfer. Gerakkan. Moment dia tidak membenarkan rotation. Force dia tidak membenarkan translation of the member. Okay, tak apa, jangan risau lagi. Nanti kita akan tengok satu-satu. Belajar dulu vocabulary. Okay. So, awak ingat tak masa awak sekolah, kita ada belajar vektor. Ingat tak? Ingat.
Okay. So kita ada this is X. Betul? You ada Y. And then you have Z. Z. So yang kita nak belajar pasal moment and force ni, dia adalah sedikit kaitan dengan benda ni. Contohnya sebab tu kita kat sini ada vertical force. Kita ada horizontal force. Force ni kita tak nampak secara fizikal. Tapi bila kita nak buat dia, nak buat structure tu, kita kena tahu apa dia vertical force, apa dia horizontal force and apa dia moment. Okay? So kita belajar satu-satu. I know that this is not straightforward, but slowly you belajar sikit-sikit ya. Okay, now kita tengok contoh simple. Contoh simple untuk pintu, hinge. Ni tadi engsel. Melayu engsel. Okay. So hinge support, dia kata a simply supported beam with a support condition which will resist both horizontal movement, vertical movement and allow rotation. Rotation tu pun dia terbatas lah. Kalau macam tengok pintu, kita boleh kuak dia. Tapi dia takkan bergerak macam roda. Ya, kalau kita tengok hinge ni, dia hanya boleh kita kuak dia begitu. Tapi kita tak boleh rotate dia. Kita tak boleh rotate dia begitu. Kita tak boleh rotate dia begitu. Dia hanya boleh, maksud saya you kena tengok secara apa, ni kita tengok dalam 2D. Sekarang cuba kita tengok engsel ni fungsi dia untuk memegang this part and this part. And one of the function also is to allow movement, tapi dia ada restricted movement. Dia bukan macam roda. Okay, jadi bila ada movement dekat situ, dia akan ada juga reaction. So reaction ni macam ni ya. Senang saya bagi contoh. Kalau kita dalam kelas, okay, kita ada licin pula ni. Okay, contoh ya. Kita ada 2 orang ni. Saya buat yang ni besar sikit lah. Okay. Kalau A, ni A tolak B. A nak tolak B. Apa yang membuatkan B tidak jatuh? Kelas? Kurang force. A akan tolak B, tapi B ni apa dia buat untuk dia tak jatuh? Balance. Dia akan bertahan kan? Betul tak? Betul tak? Dia akan bertahan kan? Yang dia bertahan itu adalah dia punya reaction kepada si A tolak dia. Okay? Boleh faham ni? Reaction tu is the tindak balas lah. Tindak balas because A tolak dia. Jadi sebab tu kalau kita, kalau orang A ni badannya lebih besar, B ni akan perlukan force yang lebih banyak lagi untuk sebagai reaction supaya dia tu tak jatuh. Vice versa lah, kalau dia ni besar, dia ni kecil, sama dengan konsep kita main joget-jongkit tadi. Okay? Tak apa, slowly kita belajar. Okay. Now kita tengok pula roller. Ya, roller ni dia boleh pusing. Dia boleh pusing 360 degrees. Jadi all the simbol-simbol ni kalau you buka buku, nampak tak? Simbol-simbol ni dia menunjukkan sama ada dia roller, sama ada dia pin, sama ada dia fix, semua ada simbol. Okay, so hari ni kita introduce you dengan simbol-simbol tu dulu. Okay, I know this is not a straightforward
topik. Mungkin ramai yang tidur, saya pun tak tahu, saya pun tak nampak awak. Okay. So roller dia kata a support which will resist vertical movement and allow horizontal as well as rotational. So maksudnya untuk roller dia ada pergerakan secara horizontal dan dia ada rotational. Dia ada pergerakan secara rotational. Jadi setiap yang ada pergerakan, dia mesti akan ada reaction. Setuju tak? Setuju. Setuju. Macam tadi, ni tadi kan si A nak tolak B kan? Badan dia bergerak, betul tak? Betul. Badan dia bergerak, so dia akan bagi some reaction. Kalau dia tak bagi reaction, ditunggu je, dia akan jatuh. Maknanya badan dia tak bagi reaction. Okay? So dekat situ, kita ada macam ni contohnya ditunjukkan sama ada reaction, ni nampak tak? Ini H ni horizontal, RB adalah reaction kepada B, katalah ada force dikenakan dekat sini B, dekat sini A, dia akan bagi reaction kepada A ni akan tolak dia, so dia akan bagi reaction kepada A. B tolak dia akan bagi reaction kepada B. Okay, so tak apa, cukup untuk faham sedikit-sedikit. Kemudian kita tengok another example. Kerusi ni, contoh kerusi dia. Okay, fix. Fix ni maknanya macam tadi yang saya kata kita pakukan dia terus tak boleh gerak. Contoh ya, dekat sini ni, kita ada skru. Kalau rumah kita pakai tanggam. Ni semua ni ada dia punya apa dekat dalam tu kita tak nampak. Kan yang ni semua ni ada. Tapi dia fix sebab dia tak boleh bergerak. Kalau dia bergerak nanti kerusi ni akan barai. Jadi dekat situ kalau awak lihat for fix a support which will resist vertical movement, horizontal movement and rotation. Okay? Such a support is known as fixed support. Ini saya saja nak you exposure saja. Untuk exercise saya tak akan bagi you yang kompleks macam ni. Nampak tak ni kompleks ni? Dia kompleks sebab dia ada pelbagai, dia ada reaction dan dia ada movement secara horizontal. Okay, jadi exercise kita yang simple sahaja. But this one is for your knowledge and exposure. So based on the 3 types of support yang ada dalam gambar ni, okay, awak boleh lihat dekat sini, the total of reaction, as you can see here, sama ada dia 4 ke, 6 ke, dia bergantung kepada jenis pivot. Kalau dia roller, kalau dia hinge, kalau dia fix, semua ni akan memberikan reaction yang berbeza. Contoh, ni, macam mana nak tahu tu doktor? Ni simbol-simbol dia. Ni simbol. Okay. Simbol untuk hinge, simbol untuk fix. Jadi kalau dalam fizik, dalam engineering, bila mereka nak buat guna simbol-simbol ni sahaja. Okay. So far boleh follow kelas? Boleh. Sikit-sikit dulu ya. I don't expect you to understand 100%. Okay. Sekarang kita beralih ke moment. Kita nak tahu tadi what is moment. Okay. So dekat sini kita boleh lihat ya. Moment, nota memang saya bagi tapi awak sebaiknya catat sebab nota saya mungkin kalau awak tulis lebih, awak boleh tuliskan tambahan lagi. Okay, what is moment? Okay, sini dekat saya dah bagi a measure. Moment sebenarnya adalah a measure of a force tendency to cause a body to rotate. Maknanya moment adalah ukuran sejauh mana
tekanan diberi untuk sesuatu elemen itu bergerak di specific point ataupun paksinya. Jadi M adalah moment. Okay. So dekat sini kalau kita tengok ni yang saya tanya tadi, kalau kita nak buka skru, kita mana lebih senang? Yang guna spana besar atau guna spana kecil? So from this diagram, so we have first small moment ni kalau kita pakai tangan, kita pakai jari nak buka. So kita nak buka. Jadi dekat sini nampak tak? Pendek ni, distance dia pendek. Tangan kita dengan ni, so dia punya moment, the distance from the fulcrum to the line of action of a force is very small. So M dia sangat kecil sebab M ni dia berkait dengan distance. Distance. Okay. Ni nampak tak? Ni dia punya force ni. Kita nak bagi force. Force adalah F. So sekarang kita dah ada F, kita ada M, and then D kita pakai simbol